Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-samalah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang indah ini. Bersama-sama kita Al-Fadil Dr. Umar Muhammad Noor akan membicarakan untuk program Tafaqquh Ibrah Hadis 2021, iaitu program terakhir bahagian masjid dan penerbitan bagi tahun ini, insya-Allah. Jadi malam ini kita sangat bertuah, bersama-sama kita Al-Fadil Doktor akan membicarakan hadis fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman yang saya kira sekarang ni tengah hangat bermacam-macam isu berkaitan dengan akhir zaman. Ada yang mengatakan kita telah pun sampai ke penghujungnya, kan, kita telah pun Dajjal juga dah keluar dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini insya-Allah Dr. Umar Muhammad Noor akan membicarakan hadis berkaitan dengan fitnah akhir zaman, insya-Allah. Jadi sebelum saya meneruskan menjemput Al-Fadhil Ustaz, untuk pengetahuan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Ustaz Dr. Umar Muhammad Noor ini berasal daripada Bekasi, Indonesia, dan mendapat pendidikan daripada Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sarjana As-Sunnah wa Ulum Al-Hadis Universiti Islam Durman Sudan, dan beliau telah menimba ilmu hadis di Damsyik, Syria semenjak tahun 2002 hingga 2007, dan kemudian menyambung pengajian pada peringkat Doktor Falsafah di Universiti Malaya, dan kini Fadil Ustaz Doktor adalah pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia, USM, Pulau Pinang. Betul Doktor? Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, sebelum tu marilah sama-sama kita buka pengajian pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Fadil Dr. Umar Muhammad Noor bagi membicarakan hadis Al-Fitan, untuk kita semua, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Abid, imam di Masjid UTM di Melaka, dan juga rakan-rakan penganjur yang berada di sebalik program Tafaqquh Ibrah Hadis 2021 yang bersangka baik kepada saya, lalu kemudian meminta saya untuk menyampaikan satu tajuk yang berkenaan dengan syarah hadis Al-Fitan pada malam hari ini. Dan sebelum kita berbincang kenaan dengan tajuk kita malam hari ini, sebenarnya saya ni Ustaz Abid dah sering masuk ke Melaka ni Ustaz Abid ni. Allah. Saya sering duduk masuk ke Melaka, kemudian makan ikan bakar dia di Umbai, adalah tempat saya suka makan dan mendapatkan ikan bakar dan makan tengah malam, malam di sana bersama rakan-rakan yang ada di Melaka. Dan alhamdulillah kita ni baru saja dibenarkan untuk rentas negeri. Sebenarnya saya sangat-sangat berminat nak datang ke Melaka ni, nak jumpa dengan Ustaz Abi dan rakan-rakan yang ada di UTM dan juga di Melaka semua secara amnya. Akan tapi oleh kerana kesibukan dan juga komitmen yang telah mendahului, ramai orang yang sudah
saya berikan komitmen janji untuk melakukan program-program tertentu, sehingga saya terpaksalah untuk menunda kedatangan saya ke Melaka. Tetapi insya Allah lah pada masa yang akan datang, kalaulah Ustaz Abid masih sudi nak jumpa saya lagi, insya Allah di masa akan datang, kita akan berjumpa secara face to face, Ustaz Abid ya. Insya Allah, kita boleh membuat program secara live di masjid dan di di Melaka, insyaallah, dan berjumpa secara langsung insyaallah untuk program yang akan datang. Nah, rekan-rekan dan Sahabat dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan sebuah tajuk yang cukup sering dibincangkan, ya kan? Ramai orang yang memperbincangkan berkenaan dengan hadis fitan nih, dan ramai juga pelbagai pandangan-pandangan yang mungkin kita dengar daripada pelbagai pihak, asatiza, guru-guru kita dan rakan-rakan kita yang mungkin berbincang berkenaan dengan hadis fitan gitu. Ramai orang yang berbincang berkenaan dengan hadis tersebut, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat secara lebih mendalam, dan juga saya berusaha untuk memberikan satu kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang perlu untuk kita ambil kira sebelum kita berbincang berkenaan dengan syarah hadis fitan ini. Dan dalam perbincangan ini sekiranya lah Ustaz Abid nampak kalau di tengah jalan nanti misalkan suara saya lama-kelamaan mungkin tak jelas atau apa, mungkin boleh bagi tahu agar program kita berjalan secara dengan lancar insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam kelancaran dalam program kita, kemudahan untuk memahami ilmu yang disampaikan, dan yang paling penting adalah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah yang tengah kita lakukan pada hari ini, yang pada kita lakukan pada saat ini. Sebab apa yang kita lakukan pada saat ini adalah dikira sebagai ibadah, yaitu kita menuntut ilmu, kita berbincang kenaan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lebih penting daripada itu kita bersilaturahim. Betul tak Ustaz Abid? Sebelum ini kita pernah jumpa, sekarang kita jumpa. Sebelum ini kita mungkin tengok dari jauh sajalah kan, secara online saja, akan tapi dengan program ini alhamdulillah kita telah melakukan satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersilaturahim dan kemudian kita berkenal mengenal dan juga bertukar pengalaman dan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada malam hari ini adalah syarah hadis fitan. Saya diminta untuk berbincang berkenaan dengan hadis tajuk ini. Mudah-mudahan bolehlah sedikit sebanyak dengan kemampuan yang saya ada nih, kita boleh mendapatkan penjelasan dan juga dapat merungkai kekeliruan sekiranya ada, insyaallah. Nah, yang pertama-tama yang mesti kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan fitan ini sebenarnya. Kita bincang berkenaan dengan hadis fitan. Apa yang dimaksud dengan fitan sebenarnya? Fitan secara bahasa adalah satu bahasa Arab, perkataan bahasa Arab yang berasal daripada kalimat fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa Melayu berbeza dengan fitnah dalam bahasa Arab. Kalau kita fitnah dalam bahasa Melayu, kita kena fitnah maksudnya adalah kita kena dituduh melakukan satu perkara yang tidak kita lakukan, betul tak? Orang dituduh mencuri padahal dia tidak mencuri, orang melakukan dituduh berkhianat padahal dia tak berkhianat misalkan, itu namanya fitnah dalam bahasa Melayu. Akan tetapi apabila kita bincang berkenaan dengan hadisul fitan, hadis-hadis yang berkenaan dengan fitnah, maka fitnah di sini bukan fitnah dalam bahasa Melayu, akan tetapi fitnah di sini adalah fitnah dalam bahasa Arab. Apa makna fitnah dalam bahasa Arab? Fitnah dalam bahasa Arab adalah ujian sebenarnya. Jadi ujian itu adalah fitnah. Jadi perkara-perkara yang besar yang menguji iman kita, yang menguji keteguhan kita dalam berpegang dengan agama Islam, itu disebut sebagai fitan atau fitnah. Fitnah. Nah,
Juga justru kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan asal makna perkataan fitnah dalam hadisul fitan adalah ujian. Ikhtibar, dia adalah ujian. Perkataan ini seterusnya digunakan dengan makna perkara yang dibenci. Jadi setiap perkara yang tak baik atau dibenci atau tak baik, istilah kita perkara negatif, itu disebut sebagai fitnah. Ya, disebut sebagai fitnah. Atau perkara yang membawa kepada perkara yang dibenci, seperti kekafiran. Kekafiran adalah perkara yang yang negatif, yang tidak disukai. Maksiat, pendedahan aurat, kerusakan akhlak, kekacauan dan lain sebagainya, itu adalah fitnah. Dan apabila kita berbincang berkenaan dengan hadis fitan atau hadis yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, maka yang dimaksud adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kekacauan yang akan berlaku di akhir zaman akibat Nabi sebutkan bahwa di akhir zaman nanti akan berlaku pembunuhan yang sangat banyak misalkan. Lalu kemudian Nabi SAW juga mengatakan di akhir zaman perzinahan merajalela, tersebar perzinahan, kemudian pelbagai perkara-perkara yang negatif, yang buruk yang akan berlaku di akhir zaman, maka itulah yang disebut sebagai hadisul fitan. Itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Jadi apabila kita berbincang dengan syarah hadis fitan, maka maksudnya adalah kita akan berbincang berkenaan dengan hadis-hadis yang menyebutkan pelbagai kekacauan yang akan berlaku di akhir zaman, pelbagai pembunuhan yang akan berlaku di akhir zaman, pelbagai kerusakan akhlak, moral dan lain sebagainya yang akan berlaku di akhir zaman. Soalan kita, adakah akhir zaman ni semuanya negatif? Adakah akhir zaman ni setiap kali kita berbincang, dia dah akhir zaman lah Ustaz, kita akan berbincang berkenaan dengan hadis akhir zaman ni, maknanya kita akan berbincang semuanya negatif ke? Perkara yang tidak baik saja, perkara yang dibenci saja? Sebenarnya tidaklah sedemikian. Ya, akhir zaman tidaklah maknanya semua perkara buruk di akhir zaman, tak. Nanti kita akan nampak, walaupun di akhir zaman memang sebagian besarnya berlaku banyak keburukan, perkara-perkara negatif yang tidak baik, yang akan kemerosotan moral, akhlak yang akan berlaku di akhir zaman, ya betul. Akan tapi kita jangan lupa bahwa di akhir zaman juga kita akan melihat adanya kebaikan-kebaikan tertentu. Apa dia? Di akhir zaman kita akan menyaksikan Nabi Isa turun. Di akhir zaman kita akan menyaksikan bagaimana Nabi Isa melakukan perubahan, melakukan pembaharuan, mengembalikan umat manusia kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada jugalah perkara-perkara baik ya di akhir zaman ni. Justru tidak semua yang berlaku di akhir zaman adalah buruk, akan tapi memang banyak berlaku perkara-perkara buruk di akhir zaman, akan tapi ada juga sinaran ataupun perkara-perkara yang baik yang berlaku di akhir zaman. Justru apabila kita berbincang tentang akhir zaman, kita tak boleh ada perasaan putus asa saja. Kita seolah-olah melihat bahawa akhir zaman ni memang macam ni lah. Kita udah tak boleh buat apa-apa lagi lah. Memang orang akan rusak lah. Nabi pun dah cakap lah, akhir zaman generasi paling teruk dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita nak buat, tak payah buat apa-apa. Tak payah kita buat dakwah, kita tak payah buat berusaha untuk menasihati orang lain. Kenapa? Memang akhir zaman. Nah, ini pandangan yang silap berkenaan dengan akhir zaman, sebab dia faham akhir zaman hanya buruk saja semua, negatif saja semua. Padahal kita akan melihat bahwa akhir zaman tidak semuanya negatif. Akhir zaman ada juga positif. Akhir zaman ada juga dakwah. Akhir zaman ada juga perbaikan. Akhir zaman ada juga usaha untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru terpulang kepada kita. Adakah kita yang akan memasuki masa-masa akhir zaman ni akan berada dalam kumpulan yang tidak ingin buat apa-apa, ataukah kita akan memilih untuk berada dalam kumpulan yang berusaha untuk melakukan perbuatan dan kebaikan? Nah, untuk makluman sekalian, orang yang masuk dalam kalangan yang ingin melakukan dakwah dan perbaikan di dalam di akhir zaman ni, mereka adalah kumpulan Nabi Isa alaihissalam.
Mereka itulah yang nanti akan bersama Nabi Isa menentang Dajjal. Mereka itulah yang nanti bersama Nabi Isa menghidupkan semula sunnah-sunnah Nabi SAW yang telah dimatikan, dan juga mengembalikan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sekali lagi saya nak bagi tahu bahawa apabila kita berbincang berkenaan dengan akhir zaman, bukan bermakna kita putus asa, kita tak payah buat apa-apa perbaikan, tak. Akhir zaman memang teruk, akan tapi akhir zaman juga akan ada tanda-tanda, ada usaha-usaha perbaikan yang dilakukan oleh generasi akhir zaman, yang nanti akan kemuncaknya adalah dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tuan-tuan perempuan sekalian, apabila kita berbincang tentang hadis akhir zaman, maka kita kena tahu atau berkenaan dengan fitan, hadisul fitan, maka dia berkaitan dengan salah satu cabang akidah Islam yang paling penting, yaitu akidah hari pembalasan. Oleh karena dia berkaitan dengan hari pembalasan, jadi kita akan bincang berkenaan dengan kiamat, kita akan berbincang berkenaan dengan kebangkitan dan lain sebagainya. Oleh karena ini berkaitan dengan cabang akidah yang sangat penting, maka justru apa yang kita kena ketahui adalah kita perlu merujuk kepada dalil-dalil yang sahih sahaja. Maka dalil kita apabila bincang tentang akhir zaman ni, tuan-tuan, pertama Al-Quran. Apa Quran kata, kita terima. Apa yang tak Quran tak kata, kita tak boleh mengucapkan perkara yang tidak diucapkan oleh Al-Quran. Yang kedua, hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis palsu, hadis lemah, munkar dan lain sebagainya tidak boleh disertakan dalam perbincangan kita berkenaan dengan akhir zaman. Kenapa? Ini berkaitan dengan akidah. Betul tak? Ini berkaitan dengan akidah. Yang berikutnya adalah kita mesti merujuk kepada ijma' ulama. 3 dalil ni adalah 3 dalil yang tidak mungkin silap. Ini yang confirm benar. Justru tidak boleh kita merujuk kepada perkara-perkara yang lain apabila bincang tentang perkara gaib ni. Perkara yang akan berlaku nanti, ini adalah perkara gaib. Apa yang akan berlaku esok hari pun kita tak tahu, betul tak? Apalagi yang akan berlaku 100 tahun kemudian. Apalagi yang akan berlaku mungkin 1000 tahun kemudian. Inilah perkara gaib yang hanya diketahui oleh wahyu sahaja. Justru kita tidak boleh berbincang tentang perkara ini melainkan berasaskan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya rujukan kita dalam perkara ini adalah Al-Quran, hadis sahih dan ijma' ulama. Nah, ini penting untuk saya sebutkan. Kenapa? Sebab kadang-kadang kan kita kalau tengok ceramah-ceramah di YouTube atau lain sebagainya, orang berbincang berkenaan dengan hadis fitan, orang berbincang tentang akidah akhir zaman, apa yang mereka bawa? Hadis-hadis palsu, cerita-cerita mengarut lah, konspirasi 1 lah, 2 dan lain sebagainya, yang tak ada asas sama sekali di dalam Al-Quran, tak ada asas sama sekali dalam hadis sahih ataupun ijma' ulama. Dan semua ini kena di-reject. Kita tak terima perkara itu. Ini bincang tentang akidah, hati-hati. Tak boleh kita sebarang berbincang berkenaan dengan akidah, melainkan merujuk kepada sumber-sumber yang berautoriti. Nah, justru setiap ulasan tentang akhir zaman yang tidak berasaskan kepada perkara ini, kita akan reject. Kita tak akan terima sebagai asas perbincangan kita. Nah, tuan-tuan perempuan sekalian, rakan-rakan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berbincang tentang akhir zaman, kita wajib mengimani secara umum. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di akhir zaman nanti akan keluar satu dabatun minal ard. Ada satu dabatun fil ard adalah satu haiwan di atas muka bumi yang boleh berkata-kata kepada manusia. Allah hanya kata hayawan. Wajib kita percayai. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran. Wajib kita percaya sebagai seorang mukmin. Akan tapi haiwan tu apa bentuknya? Adakah dia dalam bentuk harimau ke? Dalam bentuk kucing ke? Dalam bentuk burung ke? Kita tak wajib tahu. Dan tak payah tahu pun. Sebab Allah tak bagi tahu. Ada sebabnya kenapa Allah tak bagi tahu. Dan kita sebagai seorang mukmin hanya percaya dan yakin sahaja apa yang Allah sebutkan. Nanti kalau betul-betul berlaku, kita akan tahu.
Justru sekarang kalau kita masih belum berlaku lagi, tak perlulah kita bincang terlalu terperinci haiwan ni dalam bentuk apa, sebab tak ada hadis, melainkan kalau ada hadis sahih yang menyebutkan apa bentuk haiwan tersebut. Kalau tidak ada, maka dia adalah satu spekulasi yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Nah, yang berikutnya lagi adalah apabila kita berbincang berkenaan dengan akhir zaman, perkara pertama, perkara yang perlu kita waspadai adalah hadis lemah dan palsu. Dan ini tadi telah saya sebutkan. Siapa yang berbincang berkenaan dengan akhir zaman, tak boleh dia menggunakan hadis lemah dan palsu. Kenapa? Sebab perbincangan ini adalah perbincangan berkenaan dengan akidah. Akidah hanya merujuk kepada dalil-dalil yang sahih saja, dan sebagai mukmin kita tidak boleh sembarang menggunakan dalil yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang berikutnya adalah saya perlu ingatkan, waspada ulasan dan analisis spekulatif penceramah. Kadang ni setengah penceramah kita dia lebih pandai sangat menggoreng sehingga dia berbincang tentang perkara-perkara yang sekali lagi tidak ada asasnya dalam Al-Quran, tidak ada asasnya dalam hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berbincang berkenaan dengan perkara akhir zaman dengan mengikut kreativiti minda dia sendiri, dan perkara ini tidak dibenarkan. Perkara ini tidak dibenarkan. Bincang tentang akidah, sekali lagi kita hanya merujuk kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru saya perlu mengingatkan rakan-rakan sekalian untuk pandai membezakan mana ulasan penceramah yang berasaskan Al-Quran dan hadis sahih, dan mana ulasan penceramah yang hanya berasaskan analisis spekulatif dia. Mana yang berasal daripada Quran dan Sunnah, kita terima. Sami'na wa ata'na. Kita percaya bahwa ini adalah akan berlaku seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mana yang berasaskan analisis spekulatif penceramah, maka kita walaupun kita menghormati penceramah tersebut, maka kita perlu berhati-hati, dan kita perlu berhati-hati dalam menerima setiap perkara dan maklumat yang tidak berasaskan sumber-sumber yang berautoriti. Nah, berkenaan dengan hadis akhir zaman ni, berkenaan dengan hadis fitan yang akan berlaku di akhir zaman ni, kalau kita merujuk kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada kita dan telah sebutkan kepada para sahabat Nabi apa yang akan berlaku sejak baginda berdiri di hadapan para sahabat hingga berlakunya hari kiamat. Dalam satu hari Nabi cerita apa yang berlaku semua dari awal sampai akhir. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh bersama kami. Tengok, solat subuh. Lalu baginda naik ke atas mimbar. Baginda naik ke atas mimbar. Baginda terus berkhutbah hingga masuk waktu zuhur. Baginda terus berkhutbah hingga masuk waktu zuhur. Jadi maknanya lepas salat subuh terus Nabi berceramah hinggalah masuk waktu zuhur. Baginda lalu turun untuk melakukan salat zuhur, lalu naik semula ke atas mimbar. Jadi lepas berceramah masuk waktu zuhur, Nabi kemudian solat. Selepas solat Nabi naik lagi ke atas mimbar, dan baginda berkhutbah lagi hingga masuk waktu asar. Dan apabila masuk waktu asar, baginda turun untuk solat, lalu naik semula ke atas mimbar dan berkhutbah lagi hingga terbenam matahari. Jadi satu hari penuh tuan-tuannya, dari lepas subuh hingga terbenam matahari hingga maghrib. Dari subuh hingga maghrib, Nabi hanya berhenti untuk melakukan solat saja. Apa yang Nabi lakukan sehari penuh tersebut? Baginda menceritakan kepada kami peristiwa yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Maknanya Nabi cerita dulu, sejak Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan semua benda termasuk manusia. Nabi ceritakan apa yang telah berlaku, dan juga Nabi akan bercerita juga berkenaan dengan apa yang akan berlaku hingga akhir zaman. Sehingga
hari kiamat berlaku. Nah justru kata Abu Zaid Al-Ansari, orang yang paling alim di antara kami adalah yang paling banyak hafalannya. Jadi para sahabat yang hadir pada dalam sesi tersebut, ada orang yang hafal semuanya, ingat semua yang Nabi ceritakan, ada yang hanya ingat sebagian saja. Ada yang hanya ingat berkenaan dengan satu perkara saja. Nah, sedangkan yang lain tak ingat. Justru kata Abu Zaid, yang paling alim di antara kami adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak ingatannya. Apa yang Nabi sebutkan dia ingat semua dari awal hingga akhir. Hadis ini menunjukkan bahwa baginda Nabi SAW telah menceritakan kepada kita apa yang akan berlaku hingga ke hari kiamat nanti. Soalan kita adalah kenapa baginda Nabi SAW melakukan perkara tersebut? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh baginda Nabi? Apa objektif daripada sesi perjumpaan dengan baginda Nabi pada hari tersebut? Tujuannya bukan adalah tuan-tuan, Nabi sangat sayang kepada umatnya. Jadi Nabi ingin agar umat baginda Nabi SAW tahu dan mengambil persiapan berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Terutamanya adalah bagi umat baginda Nabi pada hari ini, seperti kita pada hari ini. Alhamdulillah, semua yang Nabi telah sebutkan ini telah dirakam oleh sahabat Nabi, lalu mereka menyampaikannya kepada kita, ya kan? Nabi, para sahabat, kalau kita tengok hadis-hadis, kita akan dapati bahwa para sahabat Nabi telah menceritakan kepada kita apa yang mereka dengar daripada Nabi pada hari itu. Nabi bincang berkenaan dengan Dajjal, Nabi bincang berkenaan dengan Ya'juj wa Ma'juj, tentang turun Nabi Isa dan lain sebagainya, disampaikan kepada kita pada hari ini. Tujuannya adalah agar kita mengambil persiapan, agar kita mengambil tindakan apa yang sepatutnya kita lakukan apabila perkara yang disebutkan oleh Nabi itu benar-benar berlaku pada hari ini. Nah, berbincang berkenaan dengan hari akhir zaman atau hadisul fitan, sebenarnya terlalu banyaklah kalau kita nak bincangkan hadis-hadis tersebut. Tapi para ulama membagi hadis fitan atau hadis akhir zaman ini kepada dua bagian. Pertama, tanda-tanda kiamat yang kecil, dan yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil contohnya adalah ilmu diangkat, masa yang menjadi semakin singkat, dan lain sebagainya. Itu dikira sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang kecil. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang besar, nah, para ulama menyebutkan beberapa perkara, akan tapi yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah tanda-tanda peristiwa, tanda-tanda kiamat yang paling besar. Tanda-tanda kiamat yang paling besar. Yang pertama adalah kehadiran Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, penyerangan Ya'juj dan Ma'juj, dan haiwan bumi yang dapat berbicara, dan yang terakhir adalah terbitnya matahari dari arah timur. Ini kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama daripada Syria. Beliau mengatakan ini adalah 5 perkara yang paling besar. Ya, jadi di antara semua tanda-tanda kiamat besar itu, inilah tanda kiamat yang paling besar yang Ustaz, akan berlaku. Ya. Ini susunan dia bermula yang mana dulu ke memang tidak ada susunan, Ustaz? Ini memang yang mana yang timbul dulu, ataupun dia hadis itu secara umum saja benar tanda-tanda besar ni, Ustaz? Okey, soalan bagus daripada Ustaz Abid. Jawapannya telah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar berikut ni. Nah, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan rumusan pelbagai hadis dalam perkara ini menunjukkan bahawa keluarnya Dajjal adalah tanda kiamat besar yang pertama. Sekaligus menandakan kerusakan sistem kehidupan di sebagian besar belahan bumi. Jadi apa kata Imam Ibnu Hajar, dari tanda kiamat yang paling besar ni, Dajjal adalah tanda kiamat besar yang pertama. Jadi dia bukan tanda kiamat yang pertama, tapi tanda kiamat besar yang pertama. Ya.
Tanda kiamat yang pertama yang kecil-kecil udah banyak lah. Banyak lah. Macam apa namanya, ilmu diangkat, masa semakin singkat dan lain sebagainya kan. Itu tanda-tanda kiamat kecil yang dah berlaku lah sebagiannya pada hari ini. Akan tapi apabila bincang tentang tanda kiamat yang paling besar, yang 5 perkara tu, kata Ibnu Hajar, keluarnya Dajjal adalah tanda kiamat besar yang pertama. Sekaligus keluarnya Dajjal ni menandakan kerusakan sistem kehidupan di dalam bumi. Jadi kalau Dajjal ni orang yang paling penipu, istilah kita, orang yang betul-betul penipu, nanti kita akan tunjukkan pelbagai hadis, ya kan, yang menunjukkan bahwa Dajjal ni kita nampak muka dia sajalah kita yakin dia penipu. Kenapa? Tulisan di dahi dia udah ada kafir, betul tak? Mata pun tertutup salah satunya, tapi dia mengatakan aku Tuhan. Tentulah perkara ini mustahil berlaku bagi orang yang punya akal sehat. Orang punya akal sehat akan tahu orang macam ni tak mungkin Tuhan. Tuhan tak mungkin macam ni, betul tak? Jadi apabila orang yang pendusta, yang kita nampak muka dia pun kita yakin dia pendusta, tapi orang ramai percaya kepada dia, ini menunjukkan bahwa sistem kehidupan di atas muka bumi ini dah rusak betul-betul dah. Ya tak? Yang baik sudah dianggap buruk, yang buruk sudah dianggap baik, betul tak? Terbalik. Udah terbalik lah. Sekarang ni alhamdulillah, nanti kita akan sebutkan ke sekarang ni kalau Dajjal keluar, dia tak akan ada pengikut, dia tak ramai lah. Kenapa? Orang masih guna akal sehat. Saya yakin di Melaka ramai orang yang akan menentang Dajjal. Kenapa? Amin. Di Melaka ramai orang yang punya akal sehat yang boleh membezakan mana baik, mana buruk. Betul tak? Betul. Kalau dia keluar, Dajjal pada hari ini di Melaka, orang Melaka ambil batu lontar kepala dia dah semua. Tak mungkin berlaku. Justru apabila Dajjal keluar, ramai pula orang follow dia, bukan cuma satu, ramai orang follow dia ni satu negeri saja, tapi seluruh dunia, hampir seluruh dunia follow dia, maknanya dah tak betul, sudah rusak sistem kehidupan di atas muka bumi ini. Justru dia menandakan tanda kiamat besar yang pertama. Sedangkan terbitnya matahari dari arah barat adalah tanda kiamat besar yang pertama yang menunjukkan kerusakan sistem tata surya kita. Bayangkan, kalau matahari yang biasa keluar dari timur, ya kan, tiba-tiba keluar dari barat, maknanya sistem tata surya kita sudah mula ada kerusakan. Ya tak? Sudah tak follow lagi sistem yang sedia ada. Ya, asal. Nah, haiwan yang boleh berbicara kemungkinan keluar pada hari yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Jadi haiwan yang keluar nanti kita akan bincangkan. Kata Ibnu Hajar kemungkinan sama dengan matahari yang terbit pada dari arah barat tersebut. Nah, justru susunannya adalah macam yang telah disebutkan tadi. Dajjal adalah pertama, lalu turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Pada masa zaman Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Nanti kita akan nampak Ya'juj dan Ma'juj keluar menyerang, lalu mereka binasa dengan doa Nabi Isa. Nabi Isa yang minta Tuhan untuk binasakan mereka. Lalu baru keluar haiwan bumi yang dapat berbicara. Lalu terbit matahari dari arah timur. Selepas itu kiamat tinggal tunggu masa saja. Akan berlaku selepas perkara tersebut. Okey. Ustaz, apa ni, ada soalan ni boleh saya pin ya? Boleh. Boleh. Yang pertama ni soalan daripada saudara Azhar Abdullah tanya, berapa lama tempoh Dajjal di muka bumi, dia kata. Nanti kita ada bahasan tentang itu, sampai kepada tu saya KIV supaya ada semangat nak follow perbincangan kita, insya-Allah. Ada satu lagi soalan di atas, tapi saya akan baca di ujung lah nanti, daripada Zaidi Sa'ad ni pun dia tanya hadis berkaitan bangsa akhir zaman yang akan memimpin Panji Hitam dari timur, katanya. Okey, nanti kita baca bincang di selepas ini, insya-Allah. Insya-Allah. Okey.
Untuk makluman Ustaz Abid tadi handphone saya sudah mati lah Ustaz Abid nih, Allah, jadi Allah. tak boleh nampak. Oh, okey. Jadi saya tengok apa namanya Saya baca di lah, saya baca. screen saja. Nanti kalau ada boleh. apa-apa bolehlah beritahu. Oke. Boleh. Oke, kita lanjutkan perbincangan berkenaan dengan tanda kiamat besar yang pertama, yaitu turunnya Dajjal. Dajjal adalah perkataan bahasa Arab yang bermakna orang yang sangat pandai menipu. Jadi kalau kita sebut orang ni Dajjal, Dajjal ni bukan nama orang, akan tapi dia adalah gelaran orang tersebut. Nama dia mungkin Fulan bin Fulan lah, akan tapi sifat dia yang pandai menipu ni membuat dia mendapat gelaran Dajjal. Dajjal maknanya adalah pendusta atau penipu ulung. Itu disebut Dajjal. Justru kalau nanti Dajjal keluar, jangan haraplah kita akan nampak nama dia Dajjal ada dalam tag name dia. Betul tak? Yang nama dia mungkin nama lain lah. Nama Fulan bin Fulan ke siapalah nama tersebut. Akan tapi perilaku dia, sifat dia, ucapan dan perbuatan dia adalah sifat dan perbuatan yang sangat pandai menipu dan sangat pandai berdusta. Dia boleh tukar kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Justru ini adalah satu fitnah. Tadi apa makna fitnah yang kita sebutkan? Dia adalah satu ujian yang besar kepada manusia. Sebab siapa yang termakan dan menjadi mangsa penipuan dia, confirm dia bukan hanya merugi di dunia, bukan hanya duit dia habis. Kalau zaman sekarang ada orang menipu kita, mungkin kita kehilangan rumah kita lah. Kalau kita percaya dengan penipu pada hari ini, mungkin kita kehilangan apa? Kehilangan kereta kita mungkin. Akan tapi kalau kita jatuh menjadi mangsa Dajjal yang terakhir ni, maka kita bukan hilang dunia tapi hilang akhirat. Iman kita hilang. Justru dia adalah menjadi satu satu ujian yang paling besar kepada umat manusia. Sebab kerugian yang dia bawa adalah kerugian yang akan melibatkan keimanan dan nasib kita nanti di akhirat kelak. Justru baginda Nabi mengingatkan berkenaan dengan Dajjal ni. Awas, Dajjal akan turun. Awas, Dajjal akan keluar. Kenapa? Sebab dia mempunyai potensi dan kemampuan yang sangat mahir untuk merubah kebatilan kepada nampak seolah-olah menjadi kebenaran dan merubah kebenaran jadi seolah-olah seperti kebatilan, sehingga kita tak tahu lagi mana hak dan mana yang batil, ya kan? Lalu kemudian kita boleh menggadaikan iman kita karena tertipu dengan tipu daya Dajjal tersebut. Nah, berkenaan dengan Dajjal, sebenarnya Dajjal ni ramai Dajjal ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya sebelum kiamat datang nanti akan ada 30 Dajjal pendusta. Semuanya mengaku nabi. Nabi dah cerita awal-awal. Dajjal ni bukan satu orang tapi ramai orang. Tapi Dajjal yang sebelum yang terakhir ni, Dajjal yang datang awal-awal ni adalah Dajjal-Dajjal yang kecil-kecil. Istilah kita, dia Dajjal yang bukan siakap nih, dia ikan bilis saja. Betul tak? Ikan siakap, Ustaz. Bukan ikan siakap tapi ikan bilis. Dia nanti yang keluar yang betul-betul yang betul-betul yang paling besar, maka itu Dajjal tu, iaitu yang terlalu yang utama, kita sebut yang paling utama. Nah, sebelum dia keluar akan datang 30 pendusta terlebih dahulu. Dan semuanya mengaku menjadi nabi. Nah, ini perlu kita ketahui bahawa Dajjal-Dajjal yang ikan bilis ni, mereka semua mengaku nabi. Tapi Dajjal yang besar nanti, dia bukan lagi mengaku nabi tapi mengaku Tuhan. Yang lebih teruk lagi, ya lah. Ya. Nah, Imam Ibn Hajar berkata bahawa hadis yang berbincang tentang nabi-nabi palsu ni, sebenarnya nabi-nabi palsu sebenarnya ramai, lebih daripada 30 orang. Akan tapi kenapa Nabi mengatakan 30 orang Dajjal yang mengaku menjadi Nabi atau Nabi palsu? Kenapa hanya disebutkan 30 saja? Yang Nabi maksudkan adalah Nabi palsu yang berjaya meraih ramai pengikut dan berkuasa. Jadi ada Nabi palsu keluar di Malaysia mungkin,
tapi dia tak mampu meraih ramai pengikut. Pengikut dia paling 20-30 orang saja. Ini belum termasuk lagi. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Nabi palsu 30 orang ni yang mereka punya ramai pengikut, bahkan boleh membina satu negeri, membina satu negara dan kerajaan karena ramainya pengikut. Nah, hal itu karena kata Ibnu Hajar, Nabi palsu sangat ramai. Kalau kita kira Nabi palsu ni terlalu ramai, dan kata Ibnu Hajar, dakwaan ini yaitu mengaku jadi Nabi berpunca daripada penyakit kegilaan. Kata Ibnu Hajar, setiap orang yang mengaku menjadi Nabi pada hari ini, semuanya mesti mengalami halusinasi sebenarnya. Dia punya penyakit mental tertentu. Ya tak? Mereka mengaku Nabi ke, mengaku dan sebenarnya itu tak ada basis sama sekali. Itu adalah lahir daripada penyakit mental yang ada dalam diri dia. Tapi herannya ramai orang yang follow. Betul tak? Ya, betul. Masalah kita adalah sebenarnya siapa yang lebih berpenyakit mental nih, antara orang yang mengaku Nabi ataukah yang percaya kepada dia menjadi Nabi? Betul tak? Justru kita sebagai seorang mukmin pada hari ini perlu yakin dan percaya bahawa setiap orang yang mengaku Nabi pada hari ini confirm Dajjal. Mungkin dia Dajjal ikan bilis saja. Kita tak perlu dan kita tak payah pun ambil kisah perkara tersebut, dan awal-awal lagi kita mengatakan pendusta, ini Dajjal, pendusta, jangan percaya dan jangan ikut dia. Kenapa? Sebab ramai. Saya tengok ada beberapa tempat di beberapa negeri, dan saya tak nampak ada di Malaysia, tapi beberapa negeri di Indonesia misalkan saya nampak di negeri saya, ada orang yang mengaku menjadi Nabi tapi ramai yang ikut dan follow. Dan yang ikut ni bukan daripada kalangan yang kita ingat orang yang tak berpendidikan. Ramai di antara mereka adalah orang-orang profesional. Ramai yang berpendidikan tinggi tapi menjadi pengikut Nabi palsu ni. Kenapa? Ini yang perlu kita amati. Kemungkinan besar adalah karena kejahilan mereka berkenaan dengan basic dan prinsip agama kita. Berkenaan dengan Nabi palsu ni, dia adalah menjadi basic dalam agama Islam. Jadi kita tak payah tinggi-tinggi belajar untuk mengetahui bahawa tak ada Nabi selepas baginda Nabi SAW. Justru setiap orang yang mengaku Nabi selepas baginda, maka dia adalah Dajjal dan palsu. Nah, ini adalah sebagian nama-nama Nabi palsu yang pernah berlaku di zaman Nabi dan di zaman sahabat Nabi. Jadi di zaman Nabi sendiri pernah ada orang yang mengaku menjadi Nabi, Nabi palsu ni. Antaranya adalah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab, dia adalah orang yang berasal di Yamamah, di Arab sana, dan dia telah mengaku Nabi ketika Nabi kita masih hidup lagi. Allahu Akbar. Dan ramai pengikut dia. Ramai pengikut di Yamamah yang follow dia, yang yakin bahawa dia adalah Nabi. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjaya selepas baginda meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang berjaya menumpas pasukan Musailamah Al-Kazzab ni. Berikutnya adalah Aswad bin Ka'ab Al-Ansi di Yaman, mengaku Nabi dan ramai pengikut. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi di Bani Asad. Dan yang keempat ni cukup menarik sebab dia bukan laki-laki, dia perempuan. Iaitu Sajjah binti Al-Haris At-Tamimiyah di Bani Tamim. Dia perempuan tapi mengaku menjadi Nabi. Herannya ramai orang yang follow dia juga. Dan menariknya lagi Ustaz Abid Musailamah Al-Kazzab kawin dengan Sajjah. Jadi Nabi kawin dengan Nabi. Ada cerita sikitlah berkenaan dengan Musailamah dan Sajjah ni. Apabila mereka menikah, dua-dua orang ni, mereka lalu mengatakan, kami baru saja menikah Nabi dengan Nabi. Pengikut mereka tanya, apa mas kawinnya? Mas kawinnya adalah saya gugurkan solat subuh dan solat asar. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab susah kita solat subuh. Ini sebagai mas kawin. Perkawinan daripada dua orang ni tak ada lagi kewajiban solat subuh. Masya-Allah. Tengok ramai siapa yang tak nak follow dia, sedar tak solat subuh.
Tergugurnya solat lah, Allahu Akbar. salah. Itulah. Dan kalau kita tengok kisah-kisah Nabi palsu ni, kita akan hairan lah bagaimana mereka boleh berani mendakwa diri sebagai Nabi, ya tak? Dan yang lebih heran lagi adalah bagaimana orang-orang boleh tertipu dengan dakwaan mereka. Okay. Nah, selepas 30 orang Dajjal kecil-kecil ni keluar, yang paling last adalah Dajjal yang paling besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku memperingatkan kamu tentangnya. Jadi kata Nabi, saya ingatkan ya, Dajjal ni nanti dia akan keluar. Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Akan tapi aku akan memberitahu kalian sesuatu yang tidak disampaikan nabi-nabi sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan Allah tidak bermata satu. Kenapa Nabi mengatakan Dajjal bermata satu dan Allah tidak bermata satu? Sebab Dajjal ketika keluar nanti dia mendakwa, akulah Allah, akulah Tuhan. Padahal kita boleh nampak dari muka dia sendiri, muka awak cacat. Macam mana Tuhan yang maha berkuasa tidak mampu mengobati cacat yang ada dalam tubuhnya sendiri? Tak masuk akal kan? Itu sebabnya Nabi ingatkan bahawa Dajjal itu bermata satu, maknanya cacat. Satu ada sihat, yang satu tertutup, dia tidak boleh nampak, buta. Dan dia mendakwa menjadi Tuhan, padahal dakwaan tersebut telah terbukti silap, dakwaan tersebut telah terbukti dusta bagi setiap orang yang mau berfikir. Nampak muka dia saja, kita boleh nampak bahawa ni pendusta ni. Macam mana Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang mampu melakukan apa saja, yang punya kuasa yang tidak terhad, tapi tidak boleh mengobati penyakit dalam diri dia sendiri. Justru kita boleh anggap apa ni Ustaz Abid ni, bahawa orang yang percaya kepada Dajjal adalah orang yang sangat-sangat jahil. Itu sebabnya dia akan turun nanti last di akhir. Betul tak? Betul, ketika kejahilan sudah sangat menyebar. Ketika orang sudah tak tahu lagi hukum agama, orang sudah tak tahu lagi sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Betul, sekarang alhamdulillah. Sekarang kita alhamdulillah masih masih ramai lagi guru-guru kita yang mengajarkan kita Tuhan ni sifatnya macam ni, Tuhan ni yang mustahil sifat wajib macam ni, yang mustahil macam ni. Kita perlu belajar perkara tu agar kita tidak mudah tertipu dengan setiap dakwaan orang yang macam Dajjal ni. Nah, secara fisikal Dajjal adalah seorang laki-laki berbangsa Yahudi. Ini jadi rumusan hadis-hadis yang banyak berkenaan dengan Dajjal. Dia adalah seorang laki-laki berbangsa Yahudi. Jadi pertama, dia laki-laki, maknanya manusia. Ada setengah orang mengatakan Dajjal ni TV, Dajjal ni adalah sistem, Dajjal ni tak. Nabi SAW dalam pelbagai hadis mengatakan Dajjal adalah manusia. Laki-laki. Justru kita kena yakin bahawa ni adalah manusia. Tadi saya sudah katakan awal-awal, jangan guna spekulasi kita. Kita kena merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan perkara yang gaib ni. Nah, justru dia adalah seorang laki-laki berbangsa Yahudi, bertubuh besar, berkulit merah, kakinya renggang ketika berjalan, rambutnya keriting, mata kanannya cacat seperti buah anggur yang mengapung di atas air. Pada bagian dahinya tertulis perkataan kafir. Maka setiap muslim dapat membaca tulisan ini dengan jelas meskipun buta huruf. Jadi awal-awal saya sudah katakan tadi Ustaz Abid Dajjal ni kita nampak muka dia saja kita dah nampak bahawa dia pendusta lah. Pendusta. Jadi kita nampak muka dia dah, ini muka pendusta lah. Tapi herannya kenapa beramai orang follow? Sebab sekali lagi kejahilan sudah bermaharajalela dan manusia pun sudah tidak ada lagi jiwa untuk membezakan mana baik dan mana yang buruk. Betul. Ustaz Abid, masa saya masih okey kan? Ada lagi Ustaz? Boleh teruskan lagi? Boleh teruskan lah. Ustaz, minta maaf Ustaz. Tak apa. Okey, sebab saya tak nampak lagi handphone saya sudah mati jadi kena bagi tahu Ustaz Abid ya. Jadi ingatkan saya kalau masa sudah hampir habis. Okey.
tadi saya mengatakan tadi berkenaan dengan Dajjal nih. Sekarang kita tengok konteks umat manusia ketika Dajjal keluar. Imam Ibnu Katsir berkata, Dajjal tampil pertama kali sebagai seorang penguasa yang kejam. Ya, pertama dia adalah sebagai pemimpin suatu negeri dan dia sangat kejam, tidak mengenal belas kasihan, tapi ramai orang yang follow dia. Yang kedua, kemudian apabila dia nampak, aku kejam pun ramai orang yang follow aku, maka dia lalu berani mengaku, mendakwa perkara yang lebih tinggi. Dia mengata, aku sebenarnya menerima wahyu nih daripada Tuhan. Ramai juga orang follow dia. Maka dia lebih tinggi lagi mengaku. Dia mendakwa, mengatakan saya adalah Tuhan. Betul tak? Betul. Saya selalu mengatakan nih, Ustaz Abid kan, ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa kes Dajjal adalah orang yang tertipu dengan ramainya pengikut. Dan ketika orang yang orang ramai yang mendewa-dewakan seseorang dan dia telah buta dan taksub dengan orang tersebut, sehingga ketaksuban kepada orang ni akan membinasakan orang tu. Zaman sekarang ramai macam itu, Ustaz Abid kan? Betul. Ramai followers. Ramai, kita pun hairan kalau kita tengok di Twitter ke Facebook, orang cakap mengarut masih ramai follower. Saya pun tak masuk akal bagi saya. Orang buat perkara-perkara perkara-perkara tak senonoh di TikTok misalkan, dia menipu dan dia buat apa, tapi boleh jadi influencer. Ramai pengikut, berjuta-juta pengikut. Kita nih Ustaz Abid yang share hari-hari di Facebook perkara-perkara yang baik-baik, yang like paling 5 orang, 10 orang, betul. Betul. Ini menunjukkan bahwa makin hari akan menjadi semakin teruk. Apabila kebaikan sudah tidak dapat lagi dihargai, sudah tak ada lagi orang yang suka dengan kebaikan, pada masa yang sama orang lebih suka kepada sifat-sifat yang buruk macam kekejaman, kezaliman, ramai follower, kemudian semakin ramai follower dia semakin besar kepala, betul tak? Ya, betul. Aku jadi kejam pun dia nak naik taraf sikit menjadi nabi. Lepas tu masih ramai follower, makin ramai lagi follower, dia mengaku menjadi Tuhan. Macam ni lah Ustaz, ada satu wanita mengaku perjalanan mimpi, dia bertemu dengan ni kan. Rupanya duit sumbangan orang kepada dia tu banyak Ustaz. Orang percaya kata dia tu adalah bawa jumpa dengan Allah, dengan Nabi dan sebagainya kan. Jadi followers yang perkara mungkar tu lagi orang suka. Betul, itu sebabnya apabila kita semakin hari melihat perilaku dan realiti pada hari ini, maka tidak mustahil apa yang disebut oleh baginda Nabi, betul tak? Betul, Ustaz. Sangat-sangat betul apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau pakai logik pada zaman dahulu kita akan kata macam mana orang boleh ikut Dajjal, saya tak boleh faham, betul tak? Akan tapi apabila melihat realiti dunia yang semakin hari semakin menunjukkan realiti seperti ini, kita boleh nampak macam betul seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi, bahwa tidak mustahil orang macam ni followers dia adalah makin ramai, betul tak? Betul. Dan ini yang menyebabkan bahwa kita semakin percaya dengan wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nah, ada seorang sahabat bernama Huzaifah ibnu Usaid. Dia seorang sahabat Nabi. Dia pada hari itu, jadi dia seorang sahabat Nabi lagi, jadi maknanya orang alim masih ramai, orang yang tahu agama masih ramai. Apabila dia berada di satu negeri, dia mendengar ada orang berkata, Tuan, Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Kata Huzaifah, tak mungkin Dajjal keluar pada hari ini, kata Huzaifah. Kenapa? Sekiranya Dajjal keluar pada hari ini, niscaya budak-budak akan melemparinya dengan batu. Tak payahlah orang-orang dewasa yang berakal, yang pandai menolak Dajjal. Budak-budak dah lempar dia dengan batu. Kalau Dajjal keluar pada hari itu, ramai lagi sahabat Nabi, ramai lagi orang-orang cerdik pandai, ya kan? Lalu Dajjal keluar, aku Tuhan, confirm. Jangankan orang dewasa, budak-budak pun lempar dia dengan batu. Itu yang saya sebutkan tadi. Sekiranya Dajjal keluar di Melaka pada hari ini, saya yakin budak-budak Melaka dah lempar dengan batu dah.
Kenapa? Budak Melaka dah diajar awal-awal Tuhan macam ni, betul tak? Betul. Nabi macam ni, Islam mengajarkan bahawa Allah seperti ini sifat-sifatnya. Awak pula mengaku menjadi Tuhan. Jangankan orang yang besar, tak perlulah tuan-tuan guru turun. Budak-budak kecil yang baru mengaji di sekolah rendah pun dia dah tahu bahawa itu adalah pendusta. Justru mereka akan melemparinya dengan batu. Akan tetapi, kata Huzaifah, iaitu Dajjal akan keluar ketika manusia telah berkurangan. Manusia di sini maksudnya apa? Orang cerdik, pandai, alim, ulama udah malah berkurang. Kalau kita bincang berkenaan dengan sifat tanda-tanda kiamat kecil, antara tanda-tanda kiamat yang pertama kali berlaku adalah ilmu yang semakin berkurangan. Orang alim yang ramai meninggal dunia, betul tak? Dan kita bersedih pada musim COVID-19 ni, berapa ramai alim ulama sudah meninggal dunia. Betul tak? Ulama-ulama besar meninggal dunia di Mesir, di Syria, di beberapa tempat yang lain, dan ini memang menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa semakin ilmu semakin diangkat dan semakin ramai kejahilan yang akan tersebar di kalangan manusia. Betul. Justru saya pernah ingat guru saya Ustaz Abid Syekh Dr. Nuruddin Eter yang baru meninggal dunia berapa tahun yang lepas. Dia seorang ulama hadis yang besar di Syria. Buku-buku rujukan dia pun, buku-buku beliau pun jadi rujukan ramai oleh pelajar hadis, digunakan oleh para pelajar hadis seluruh dunia. Dulu saya pernah mengaji dengan Syekh Dr. Nuruddin Eter dan beliau mengatakan apa? Awak ni semua yang hadir untuk mengaji ilmu agama adalah orang-orang yang melambatkan datangnya kiamat, dia cakap. Allahu Akbar. Jadi semakin ramai orang yang belajar ilmu agama, semakin lambat kiamat datang. Dan dalam kes kita sekarang ni, semakin lambat Dajjal keluar. Kenapa? Masih ada lagi Ustaz Abid yang boleh melawan dia. Dia tak berani keluar lagi. Dia tak berani keluar lagi. Kalau aku keluar, habislah ramai orang yang akan hantam, hujat dia dan lain sebagainya. Mungkin budak-budak Facebook dan Twitter follow dia. Akan tapi kalau dia turun ke dunia nyata, ramai orang yang akan reject dia. Nah, justru apa yang kita pahami daripada hadis ini adalah semakin apabila ramai lagi orang yang belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya, insya-Allah mereka itulah yang akan melambatkan datangnya Dajjal ni. Nah, apabila yang belajar ilmu agama sudah berkurangan atau ramai mereka belajar ilmu agama tapi ilmu agama bukan untuk meningkatkan iman, setakat untuk berkelahi, berdebat satu sama lain, ini yang akan membuat memberikan satu konteks yang kondusif bagi orang-orang macam Dajjal ni keluar di kalangan masyarakat kita. Betul, Ustaz. Nah, justru kita perlulah saya berterima kasih kepada pihak penganjur, Ustaz Abid daripada Masjid Pusat Islam yang tidak penat dan tidak jemu untuk mengadakan program-program agama dan menghidupkan ilmu agama di kalangan masyarakat kita. InsyaAllah ini adalah kesan besar dalam memandaikan masyarakat dan sekaligus meluruskan segala kekeliruan dan juga perkara yang dapat memberikan peluang kedustaan seperti orang-orang seperti Dajjal ni keluar pada hari ini. InsyaAllah. Okey, akan tapi kata Huzaifah, dia akan keluar ketika manusia telah berkurangan. Pada saat makanan sangat sedikit, ikatan sesama manusia juga sudah rusak. Maknanya pada zaman tu orang sudah tak lagi kisah dengan satu sama lain, ya tak? Ikatan manusia sesama manusia dah rusak. Dulu ada, kalau dululah kita di negeri kita di Melaka atau di tempat lain kan, kalau ada anak jiran kita melakukan kesalahan, kita tak takut-takut pun tegur dia, betul tak? Betul, kita anggap macam anak kita sendiri. Betul. Awak janganlah merokok, awak janganlah dekat dengan dada. Kenapa? Kita macam anak kita sendiri. Betul. Akan tapi zaman sekarang sudah mulai renggang hubungan kita, betul tak? Buat hal masing-masing, Ustaz. Buat hal masing-masing. Jangankan di luar rumah kita, di dalam rumah kita buat hal masing-masing. Betul tak? Kita masuk ke rumah, anak kita pegang handphone, kita pegang handphone. Tak adalah perbincangan antara kita dengan anak, betul tak? Kita tak tahu anak kita buat apa, dia tengah buat apa dengan handphone dia tengah bincang dengan siapa, kita tak tahu pun.
Betul tak? Ini adalah semakin hari dia akan semakin teruk. Justru apabila ikatan sesama manusia semakin renggang, sudah tak ada lagi orang yang berani menegur dan memberikan nasihat, itulah Dajjal akan keluar. Pada saat itu agama telah lemah dan ahli agama juga sangat jarang. Ini adalah ucapan seorang sahabat Nabi yang paham betul berkenaan dengan hadis berkenaan dengan Dajjal nih. Nah, fitnah Dajjal. Dajjal memiliki kemahiran untuk menarik pengikut dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi dia memang master of disguise, master of deceive. Dia mampu untuk menipu orang. Jadi dia boleh membawa gunung-gunung roti apabila semua manusia dalam kelaparan. Bayangkan, orang semua tadi kata Huzaifah, makanan pun sudah kurang kan. Ramai orang kebuluran dan kemudian susah nak cari makan, tiba-tiba dia bawa bergunung-gunung roti. Kalau awak nak jadi follower saya, you boleh makan sedap. Kalau awak tak nak follow saya, you jangan harap dapat makan. Orang yang punya iman lemah macam kita ni, confirm lah kita tak mampu untuk menahan diri kan. Itu sebabnya kata Nabi, ni fitnah besar. Kalau awak tertipu, awak bukan hanya kehilangan dunia tapi kehilangan akhirat. Justru kita kena pandai. Alhamdulillah dia belum keluar pada hari ini. Dia mampu mengeluarkan pembendaraan emas yang tersembunyi di dalam bumi dengan mudah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkanlah kalau you follow you akan jadi orang yang paling happy di dunia. Punya Ferrari, punya rumah besar, punya gaji besar dan lain sebagainya. Pada saat itu kita pun tengah dalam keadaan desperate. Kenapa? Makan susah, cari kerja susah. Alah, agama ni pun dah tak ada harga lagi, kita jual aja agama kita. Ini yang membuat ramai orang yang menjadi follow Dajjal pada hari itu. Nah, setiap orang yang mengikutinya hidup dalam kesenangan dan orang yang menentangnya hidup dalam kesusahan. Nah, Dajjal pertama keluar daripada Isfahan. Isfahan itu di Iran, diikuti oleh 70,000 Yahudi bersenjata lengkap dan berserban hijau. Jumlah pengikutnya bertambah banyak setelah 70,000 tentara Tatar dan ahli Khurasan bergabung dengan tentaranya. Maknanya dia datang daripada negara-negara di sekitar Iran situ. Ekspansi Dajjal sangat cepat. Jadi dia keluar terus sangat cepat, meluaskan pengaruh dia hingga meliputi semua kota besar di seluruh dunia. Tiada yang selamat melainkan Mekah dan Madinah saja. Dan selain Mekah dan Madinah, Syam, nanti kita akan tengok Palestin. Dia juga lah termasuk kawasan yang masih tidak boleh dijamah oleh tentara Dajjal. Seluruh dunia pada saat itu diliputi ketakutan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, semua manusia akan melarikan diri dari Dajjal dan bersembunyi di puncak-puncak gunung. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Dajjal, kehadiran Dajjal, tadi ada yang tanya berapa lama Dajjal di dunia ini? Saudara Azhar Abdullah tanya. Betul. Kehadiran Dajjal di muka bumi hanya 40 hari saja. Allah. Namun hari-hari ini lamanya sama seperti 1 tahun 2 bulan setengah. Hari pertama Dajjal keluar, dia panjang macam 1 tahun. Allah. Hari kedua dia keluar macam 1 bulan. Hari ketiga macam 1 minggu. Hari seterusnya sama seperti hari-hari biasa yang lain. Kalau kita tanya macam mana boleh macam ni, saya pun tak tahu macam mana. Nabi bagi tahu, kita percaya aja. Betul tak? Dato' awal-awal saya bagi tahu berkenaan dengan hari hadis fitan ni, kita tahu iman apa yang Nabi sampaikan, detail kita tak tahu pun tak apa. Sebab perkara ni mungkin di luar akal kita, sama seperti sekarang ni tuan-tuan Ustaz Abid lah. Coba misalkan kita boleh kembali kepada 100 tahun yang lepas. Lalu kita cerita kepada orang yang hidup pada 100 tahun yang lalu ni, sebenarnya kita boleh terbang pakai guna besi, ya tak? Boleh kita terbang guna besi. Dia kata kita apa? Gila. Awak gila ke? Awak gila lah, mustahil lah perkara itu. Betul, tapi 100 tahun kemudian apa yang mereka sebut mustahil tu tak mustahil. Terjadi. Perkara biasa, betul tak? Perkara biasa. Betul. Hari-hari kita sekarang naik kapal terbang dari satu negeri ke negeri yang lain, tak mustahil. Betul tak? Begitu juga justru apabila kita bincang berkenaan dengan perkara akan datang,
Jangan kata mustahil, mustahil untuk akal hari ini, betul tak? Iya, betul. Tapi tidak mustahil untuk akal pada pada harinya nanti akan datang. Ya. Nah, tipu daya Dajjal, berkenaan dengan tipu daya Dajjal ni, baginda Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar keluarnya Dajjal, maka menjauhlah. Ustaz Abid ni Nabi dah pesan ke kita. Allah. Kalau kita dengar Dajjal dah keluar, Ustaz Abid, Dajjal dah keluar lah. Di mana sekarang? Dia ada di, misalkan di Kuala Lumpur. Jangan berani-berani datang ke dia. Jangan kita nak tes iman. Allah. Jangan tes iman. Ya, Kenapa? Kata Nabi, sebab ada seseorang yang mendatangi Dajjal dalam keadaan menyangka bahawa ia seorang mukmin, dia cakap, iman aku kuatlah. Dajjal datang kepadaku, dia tak mungkin boleh menipu aku. Kata Nabi, ada orang yang macam ni. Dajjal keluar, dia menyangka, iman saya kuat. Lepas berjumpa dengan Dajjal, dia malah jadi pengikut Dajjal. Allah. Dia seterusnya menjadi pengikut Dajjal akibat apa tadi? Tipu daya dia. Nama Dajjal ni, gelaran ni bukan kosong ni. Penipu ulung ni, dia bukan kosong. Hari ini, kalau dari jauh kita cakap, tak mungkin saya follow Dajjal hari ini. Tapi kalau depan dia, mungkin kita menjadi pengikut paling fanatik kepada dia. Ya, kenapa? Ya. Sebab pandainya dia menipu, pandainya dia bersilat lidah, pandainya dia buat pelbagai penipuan dan lain sebagainya. Justru yang paling selamat adalah menjauh, kata Nabi. Jauhkan dia. Jangan dekat-dekat, jangan nak tes iman kita. Coba-coba. Nah, pasukan Dajjal singkatnya telah pasukan Muslim yang menentang Dajjal sedikit jumlahnya. Jadi pada zaman tu, pada zaman sekarang pun macam tadi kan kita cakap, kita tulis yang baik-baik, yang follow kita cuma 10-20 orang saja. Nah, pada zaman Dajjal pun kita akan pelik, ramai sangat follower dia. Yang menjadi follower kebenaran hanya sikit saja. Apabila mereka menentang Dajjal, makin hari mereka semakin terdesak. Ya, mereka semakin sebab tak mampu melawan kuasa yang sangat hebat ni. Ya. Mereka terdesak hingga akhirnya terkepung di sekitar Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pada zaman tu dikira sebagai zaman sekarang Palestin, Syria lah tu. Zaman tu disebut sebagai kawasan Baitul Maqdis di Syam. Pada saat terdesak itulah Nabi Isa alaihissalam turun atas perintah Allah dengan diiringi malaikat. Baginda turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Umawi di Damsyik ni. Menara Timur masih ada pada hari ini. Ya, jadi di gambarnya saya. Nah, gambarnya dia, betul. Dan Nabi Isa akan turun di Menara Timur ni dengan diiringi oleh malaikat. Baginda turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Umawi di Damsyik. Setelah fajar menyingsing. Jadi selepas fajar masuk waktu subuh, sejurus selepas iqamah solat subuh dikumandangkan. Jadi Nabi Isa turun ketika kaum muslimin yang last generasi kaum mukminin ini sudah terdesak. Mereka bangun untuk solat subuh berjamaah. Lalu azan telah dilaungkan, kemudian iqamah dilaungkan, lalu imam sudah maju ke hadapan. Pada saat itulah Nabi Isa turun, disaksikan oleh ramai orang. Ini menjadi satu gambaran kepada kita, Pak Ustaz Abid. Orang yang pertama kali menyambut Nabi Isa adalah orang yang hadir solat subuh berjamaah nih. Allah. Tak macam kita yang solat subuh nih selalu lewat pukul 9, pukul 10 nih. Betul tak? Justru orang yang menjadi tentera Nabi Isa adalah orang yang macam nih. Solat subuh berjamaah, dan mereka yang menyambut Nabi Isa ketika turun pertama kali, ketika solat subuh berjamaah. Nabi Isa turun, imam sudah di hadapan. Imam kemudian mundur ke belakang mempersilakan Nabi Isa solat. Tapi Nabi Isa menolak, mengatakan iqamah dilaungkan untuk awak. Sila awak memimpin solat. Apa isyarat daripada ucapan Nabi Isa ni? Beliau mengisyaratkan bahawa saya turun bukan sebagai seorang nabi yang membawa syariat baru. Saya turun untuk mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Awak adalah imam yang membawa mempraktikkan ajaran baginda Nabi, syariat Nabi Muhammad. Awak solat, saya jadi makmum. Masya-Allah. Pertama tawadhu'nya Nabi Isa, yang kedua ini adalah isyarat bahawa baginda bukan nak bawa agama baru, akan tapi mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selepas solat subuh, baginda kemudian menyusun pasukan untuk menghadapi Dajjal. Nah, Rasulullah bersabda ketika musuh Allah yaitu Dajjal melihat Nabi Isa, ia mencair bagaikan cairnya garam di dalam air. Maksudnya dia menjadi sangat takut. Istilah kita gemetarlah lutut dia. Ketika melihat Nabi Isa gemetar lutut dia semuanya sebab dia tahu karena siapa yang boleh bunuh dia hanya satu orang saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Justru ketika melihat Nabi Isa berada dalam pasukan muslim, dia sudah gemetar, sudah baru nampak dia udah takutan dah. Dia macam cair garam di dalam air. Jika dibiarkan dia akan terus mencair hingga binasa. Kalau dibiarkan saja dia mati ketakutan lah. Takut kepada Nabi Isa sebab dia tahu bahwa hanya Nabi Isa yang membunuh dia. Namun Allah telah menentukan untuk Nabi Isa membunuhnya. Dia lalu memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal di hujung tombaknya. Jadi Nabi Isa bunuh dengan tombak, kemudian ditunjukkan nih Dajjal telah benar-benar mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, selepas kematian Dajjal, Nabi Isa menjadi penguasa yang akan memenuhi setiap penjurunya dengan keadilan. Jadi tentulah siapa yang boleh mengalahkan Dajjal, penguasa pada hari itu tentu dia menjadi penguasa. Nabi Isa yang akan berkuasa. Beliau kemudian berkuasa selama 7 tahun. Baginda memerintah dunia ini dengan syariat Nabi Muhammad. Baginda memimpin solat berjamaah. Baginda melakukan ibadah puasa. Bahkan pergi ke tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Dan yang terakhir adalah baginda turut menikah. Dulu ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala belum menikah kan? Bukan karena beliau tidak memerintahkan, tidak menyukai tidak mensyariatkan pernikahan, tak. Nabi Isa tidak sempat untuk menikah. Justru ketika balik nanti baginda akan menikah. Baginda akan berjihad. Baginda akan melakukan semua seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terbayanglah Ustaz Abid nih. Kalau Nabi Isa menikah, kira-kira siapa yang akan beliau pilih sebagai istri ya? Allah. Ini perlu sangat beruntung perempuan yang dipilih menjadi istri Nabi Isa. Justru ini menjadi satu renungan bagi kita semua sama ada laki-laki atau perempuan. Bagi perempuan tentulah dia akan berpikir kira-kira sifat perempuan macam apa yang disukai oleh Nabi Isa nih. Betul tak? Adakah saya layak untuk menjadi istri baginda? Nabi Isa, Untuk laki-laki macam mana macam saya? Adakah saya layak untuk menjadi mertua Nabi Isa ke tak? Betul tak? Masya Allah, betul tak Ustaz? Nah ini yang perlu menjadi mudah-mudahan lah. Kalaupun kita tak berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi anak keturunan kita akan berjumpa dengan beliau. Dan mudah-mudahan di antara anak keturunan kita ni ada menjadi orang-orang yang rapat dengan Nabi Isa alaihissalam insya-Allah. Ada soalan tu Ustaz. Dia kata siapakah yang menikahkan Nabi Isa? Panjang sudah. Saya tak tahu siapa yang akan menikahkan. Sebab tak ada keterangan tentang perkara itu. Yang ada hanya baginda akan menikah dan melakukan perkara ini. Okey, pada masa Nabi Isa, bangsa Ya'juj dan Ma'juj keluar. Pada hari ini mereka masih dihalangkan dalam sebuah tembok yang tidak boleh dilalui. Tapi pada zaman Nabi Isa, pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan keluar dan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Bilangan mereka sangat banyak dan tidak dapat dihentikan. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa manusia. Dia bangsa manusia. Dia yang akan apabila keluar nanti dia akan buat banyak kerusakan dan bilangan mereka sangat ramai. Justru Nabi Isa pun tak mampu untuk melawan mereka. Justru mereka dapat mengepung Nabi Isa dan kaum mukminin pada saat itu. Tapi dengan doa Nabi Isa alaihissalam, Allah menurunkan wabak penyakit yang kemudian membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Allah lalu mengutus burung-burung besar untuk membuang bangkai mereka, lalu menurunkan hujan untuk membersihkan muka bumi. Bumi kembali subur dan mengeluarkan keberkatannya semula selepas peristiwa Ya'juj wa Ma'juj ni. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ustaz, ini
Ada juga yang mengatakan wabak COVID ni adalah penyakit yang Wallahu a'lam, mungkin bentuknya macam tu lah, mungkin lah ya, kita boleh nampak di sendiri kan wabak tu macam mana membunuh ramai orang dalam satu waktu, berjuta-juta orang. Tidak mustahil Allah menurunkan wabak yang sama pada saat itu, mungkin lebih teruk lagi, yang boleh membunuh Ya'juj wa Ma'juj dalam masa yang sangat singkat. Ya, betul Ustaz. Nah, Nabi Isa selepas 7 tahun kembali ke muka bumi, akhirnya beliau pun akan meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, Allah lalu menghembuskan angin sejuk dari arah negeri Syam. Jadi apabila Allah berkehendak untuk mencabut nyawa Nabi Isa dan kaum mukminin pada hari itu, Allah menghembuskan angin sejuk dari arah negeri Syam. Allah. Tiada seorang pun yang memiliki sebiji zarah daripada iman melainkan dicabut nyawanya. Jadi kalau terkena angin tu, berapa lama kemudian meninggal dunia? Setiap mukmin meninggal dunia, cepat meninggal dunia. Sehingga andai salah seorang daripada mereka berada di dalam perut gunung sekalipun, angin itu akan memasuki tempat itu dan mencabut nyawanya. Jadi di mana saja kita berada, kalau kita ada iman walau sedikit, terkena angin ini kita akan meninggal dunia. Maknanya kematian Nabi Isa dan kaum mukminin tak macam Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj meninggal dunia karena wabak, betul tak? Betul. Akan tapi Nabi Isa tak, dicabut dengan sangat lembut, yaitu dengan datangnya angin yang sangat lembut yang kemudian tidak lama kemudian membawa kematian kepada mereka. Allahu Akbar. Menurut Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, Nabi Isa alaihissalam apabila meninggal dunia akan dimakamkan di Madinah bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Ini adalah pandangan Imam Al-Qurtubi. Saya tak jumpa hadis yang berkaitan dengan perkara ini, akan tapi inilah pandangan yang saya rasa taklah berapa masalah. Maksudnya ini pandangan ulama yang mungkin betul, wallahu a'lam. Akan tapi beliau punya pandangan bahawa Nabi Isa akan dimakamkan di Madinah bersebelahan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas kematian Nabi Isa dan kaum mukminin yang hidup pada zaman itu, yang berbaki hanyalah manusia-manusia yang teruk saja. Saki-baki tentara Dajjal dulu yang melarikan diri tu. Saki-baki pengikut Dajjal dulu. Semasa Nabi Isa masih hidup, mereka mungkin bersembunyi, tak berani menampilkan diri. Akan tapi selepas Nabi Isa meninggal dunia dan kaum mukminin meninggal dunia, mereka sajalah yang berbaki pada saat itu. Dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Allahu Akbar. Yang sudah tak kenal lagi siapa Tuhan, tak kenal lagi apa agama, tak kenal lagi moral baik dan buruk. Justru mereka akan berzina di tepi-tepi jalan. Mereka akan melakukan maksiat di hadapan orang ramai tanpa ada rasa malu sama sekali. Nah, justru kata Nabi SAW, ke atas manusia-manusia inilah kiamat akan tiba. Allah. Dan di antara manusia-manusia yang paling buruk adalah mereka yang masih hidup apabila terjadi kiamat. Jadi ketika kiamat berlaku, maka yang ada di dunia pada saat itu adalah hanya orang-orang yang sangat teruk akhlaknya. Ya, mereka adalah generasi terakhir umat manusia selepas Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada keadaan tersebut. Okey, itu saya rasa bentangan saya berkenaan dengan hadis-hadis fitan. Dan terakhir, untuk menyempurnakan perbincangan kita pada hari ini, saya nak bagi satu amalan. Ustaz Abid ni, nak ke tak nak ni? Allah nak Ustaz, nak, sungguh-sungguh nak. Okey. Ikutnya Ustaz. Semua. Okey, untuk semua rakan-rakan sekalian yang hadir pada hari ini, saya nak bagi satu amalan yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, ya, yang mengajarkan kita satu doa. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Apabila salah seorang kamu bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah daripada 4 perkara. Maksudnya apa? Kalau solat kita ni, di akhir solat kita ni, kan ada tasyahud akhir kan? Sebelum salam, ya kan? Sebelum salam. Jadi tasyahud akhir habis, kata Nabi, baca doa ni. Sebab dia berkaitan dengan fitnah akhir zaman ni. Ni sebelum bagi salam, Ustaz? Sebelum bagi salam. Jadi selepas habis kita innaka hamidum majid, ya kan? Jangan terus cepat salam tu. Kita baca doa ni. Apa dia doanya? Allahumma
inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahanam. Wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah al-masih dajjal. Tadi kita bincang dajjal, betul tak? Dan tentara kita, fitnah yang sangat besar, yang sangat teruk. Kalau kita menjadi mangsa dia, justru kita berlindung daripada fitnah dajjal nih. Kalau ada orang tanya, Ustaz, kita tak jumpa dajjal lah pun, kenapa kita berlindung daripada fitnah dajjal? Mungkin doa kita nih bermanfaat untuk anak cucu kita pada masa akan datang, betul tak? Betul. Sebab doa ibu bapa yang soleh, dia akan memberi kesan besar bagi keturunan dia. Sekiranya kita jumpa dajjal, wallahu alam, mungkin dajjal akan datang ketika kita masih hidup lagi. Sekiranya kita masih hidup, jumpa dajjal, kita minta dilindungi daripada dajjal. Sekiranya kita sudah meninggal dunia sebelum dajjal keluar, kita minta anak cucu kita dilindungi daripada dajjal. Betul tak? Justru tak rugi kita baca doa ni. Jadi doa ni saya bagi kepada Ustaz Abid dan rakan-rakan sekalian yang hadir. Mari sama-sama untuk kita lazimi doa ni ya, kita baca selalu, terutamanya adalah lepas tasyahud sebelum salam. Kalau Ustaz terlupa pula, saya dah terlanjur salam lah, lepas salam bacalah, tak apa. Kita doa, angkat tangan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita, insya-Allah. Dengan demikian berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wah, saya kira Ustaz telah pun berkongsi banyak. Saya rasa hadis-hadis ialah berkaitan dengan hadis akhir zaman ini tak boleh direka-reka, dia tak boleh ditokok tambah. Dia apa yang Nabi cerita, itulah sahaja yang kita boleh beriman. Jadi saya kira ada soalan banyak Ustaz. Saya pin dahulu. Ustaz boleh nampak sekarang? Ustaz boleh nampak dah? Okey, soalan pertama. Assalamualaikum Ustaz, adakah benar teori berkaitan keistimewaan berkaitan bangsa tertentu pada akhir zaman yang akan memimpin Panji Hitam dari Timur? Saya tak jumpa hadis sahih berkenaan dengan perkara ni. Hadis Panji Hitam yang datang daripada timur adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tak ada dalam hadis-hadis, dalam senarai hadis-hadis sahih. Justru mengikut kaedah yang tadi saya sebutkan di awal, bincang tentang perkara gaib perlu kepada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Bagi saya hadis ini tidak layak untuk dijadikan sebagai asas dalam perbincangan akhir zaman atau hadis fitan yang kita bincangkan pada malam hari ini, sebab dia bukan bagian daripada hadis sahih. Ya Ustaz. Kemudian tadi soalan kedua daripada saudara Azhar Allah, tadi kita dah dengarlah berapakah tempoh Dajjal di muka bumi ini. Ustaz jawab tadi 40 hari. 40 hari ya. Kemudian ada soalan daripada Farah Hana. Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu, saya ada tengok YouTube, dia kata bila Dajjal turun akan ada seorang pemuda yang berani melawan Dajjal selain Imam Mahdi dan Nabi Isa. Betulkah Ustaz dan siapakah beliau? Ya, ada satu orang, ada hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW cerita, tadi Nabi ceritakan kan, tadi waktu kita bincang, kalau kita dengar Dajjal, jangan berani-berani nak tes iman kan, jauh lagi bagus. Itu sebenarnya untuk orang yang macam kita lah, entahlah kalau Ustaz Abid iman dia kuat sangat mungkin dia. Kalau saya ikut Nabi kata masuk kalangan yang awak menjauh, jangan dekat-dekat lah. Jangan nak try kekuatan iman kita. Ada sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki, dia apabila mendengar Dajjal, dia kata, saya nak jumpa juga orang ni lah. Dia pun datang, apabila berjumpa dengan tentara Dajjal, dia katakan, saya nak jumpa pemimpin Dajjal. Awak ni. Dia cakap, awak nak jumpa Tuhan kami. Ini dia bukan Tuhan. Dia pun marah. Awak sebut dia bukan Tuhan, terus ditangkap, dibawa kepada Dajjal. Dajjal kemudian nak buat apa istilah kita, nak menipu dia, buatlah pelbagai muslihat, kemampuan dia untuk menipu dan lain sebagainya.
tapi dia tetap kekal juga. Dia berani untuk menentang. Maknanya iman dia iman yang tinggi, kuat sangat nih. Iya, Dan iya. akhirnya Dajjal kemudian nak bunuh dia, tapi dia tak mampu. Dia semakin Dajjal cakap dan nak menipu dia, dia katakan semakin saya yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah bagi tahu awal-awal dah bahwa awak akan buat macam ni, awak akan buat macam ni, aku tak akan percayalah. Oh, maknanya dia memang kuat nih. Saya yakin dia orang Melaka lah saya rasa. Apa namanya, karena kuat imannya, akhirnya Dajjal berusaha tak bunuh dia, tapi Dajjal tak mampu bunuh dia. Nah, siapa orang tersebut? Ramai ulama yang berspekulasi dalam perkara ini. Ada seorang perawi mengatakan kemungkinan ya Ustaz, kemungkinan dia adalah Nabi Khidir. Itu ada satu pandangan ulama. Satu pandangan ulama, saya tak berani untuk memastikan perkara ini. Tapi yang ada adalah hadis hanya mengatakan seorang laki-laki saja. Kalau tanya siapa identitinya, saya tak pasti identitinya. Tapi ada satu pandangan yang mengatakan sedemikian. Wallahu a'lam. Khair Ustaz. Oh, kejap ada lagi soalan ni. Soalan daripada saudara Azhar Abdullah. Ini dia peminat ustaz ni semua ni, dia minat. Ni adalah sahabat kami ni di Melaka ni, masya-Allah. Saudara Azhar tanya, Al-Fadil Doktor, maaf mencela, apakah Ibnu Sayyad itu dikira Dajjal dan kenapa ada berbeza pandangan di kalangan agama tentang hal ini? Jazakumullahu khair. Ya, Ibnu Sayyad dia adalah seorang pemuda Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda Nabi SAW bercerita tentang sifat-sifat Dajjal, fizikal dia macam ni, ada orang mengatakan Rasulullah ada yang punya sifat-sifat macam tu di kampung ni. Nah, dia namanya adalah Ibnu Sayyad. Nabi SAW sempat mencoba untuk menyelidik perkara ni. Baginda bawa berapa sahabat, lalu tengok dari jauh, betul tak dia, apa sifat-sifat dia, betul tak? Nah, jadi Nabi nak investigate juga lah dalam perkara ni ya. Nabi pun pernah tanya dia satu perkara, tes perkara-perkara tertentu, dan ternyata sehingga perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni membuat para sahabat berbeza pandangan. Adakah Ibnu Sayyad tu benar Dajjal ataukah Ibnu Sayyad bukan Dajjal? Ada setengah orang yang berpandangan, para sahabat sendiri mengatakan dia itulah Dajjal. Dajjal itulah Ibnu Sayyad itulah Dajjal. Ada yang punya pandangan macam tu. Ada yang lain mengatakan tak, bukan Dajjal. Ada Sayyidina Umar pernah nak katakan kepada baginda Nabi, Rasulullah, izinkan saya nak bunuh Ibnu Sayyad, bunuh Dajjal ni. Apa jawaban Nabi? Iyakunhu falan tusallat alaih, wa illam yakunhu fala khaira fi qatlih. Kata Nabi, kalau dia betul-betul Dajjal, awak tak akan mampu bunuh dia. Sebab yang bunuh dia hanya Nabi Isa saja, betul tak? Kalau dia bukan Dajjal, buat apa nak bunuh dia? Kata Nabi, buat apa nak bunuh dia? Sebab dia walaupun Yahudi, dia tak memusuhi Islam, dan kita sebagai orang Islam tak boleh membunuh orang yang bukan Islam sehati, betul tak? Betul. Nah, justru perbezaan pandangan ni yang membuat setengah kalangan berbeza pandangan perkara ini. Di kalangan sahabat Nabi sendiri beza pandangan. Nah, pandangan yang paling kuat macam mana? Pandangan jumhur kebanyakan adalah mereka mengatakan bukan. Ibnu Sayyad bukan Dajjal, tapi dia punya sebagian sifat-sifat Dajjal. Sebagian sifat-sifat Dajjal lah. Dajjal yang sebenarnya adalah akan datang pada akhir nanti. Wallahu a'lam. Khair Ustaz. So siapa-siapa pendengar yang ada bersifat seperti Dajjal tu elakkanlah. Anda boleh terus bersifat seperti Dajjal. Kemudian Ustaz ada lagi soalan daripada saudara Umar. Dia nak tanya Ustaz, kenapa Nabi Isa dipanggil Isa Al-Masih dan Dajjal pun dipanggil Al-Masih? Apa makna Al-Masih ni Ustaz? Oh iya, Al-Masih secara asalnya maknanya adalah sentuh, usap itu masah. Jadi kalau kita usap, itu namanya kita masah. Dalam Al-Quran pun kita dalam wudu, famsahu biru'usikum, ya kan, usaplah kepala, ya kan, itu adalah masah. Nabi Isa disebut Al-Masih sebab usapan baginda penuh berkat. That's why disebut Al-Masih, ya kan, maksudnya adalah punya usapan yang penuh berkat.
Dan memanglah baginda Nabi Nabi SAW punya keberkatan macam tu. Dan dalam tradisi Kristian sendiri kan macam itu juga, budak kecil dia akan diusap, dibaptize istilah kita kan. Itu kononnya adalah mengambil daripada keberkatan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Dajjal disebut Al-Masih, Masih juga itu karena dia mengusap hampir seluruh dunia. Sebab tadi kita cakap bagaimana dia punya kuasa sampai seluruh dunia dia kuasai kan, kecuali tempat-tempat tertentu saja. That's why dia seolah-olah mengusap seluruh dunia. That's why juga disebut sebagai Al-Masih. Nah, ini walaupun walaupun kalimat sama, akan tapi mengandungi makna yang berbeza, mengandungi makna berbeza. Ini antara pentafsiran makna Al-Masih. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz ada yang WhatsApp saya lah. Yang pertama ada berkaitan dengan dia kata hadis yang babi dibunuh. Apa maksud babi ni, apa alasan untuk dibunuh babi-babi ini? Betul. Dan yang kedua dia kata ada juga yang lari masuk ke dalam hutan macam Ashabul Kahfi. Maksud dia macam dia pegang pada hadis yang disebut oleh Nabi lari jauh-jauh tu, tapi ada hari ni orang dah lari masuk hutan Ustaz, tak nak buat apa-apa. Lari kononnya daripada Dajjal ni. Macam mana tu Ustaz? Ya. Pertama berkenaan dengan membunuh babi, memang hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Isa alaihissalam nanti apabila dia turun, baginda akan mematahkan salib, ya tak? Dan yang kedua, baginda juga akan membunuh khinzir. Apa rasionalnya baginda mematahkan salib? Jelas kalau baginda mematahkan salib adalah baginda nak membantah, ya tak, pandangan sesetengah kalangan yang mengatakan bahawa Nabi Isa mati di tiang salib. Dan pada masa yang sama mereka mensucikan salib dengan keyakinan bahawa Nabi Isa mati di atas tiang salib. Nah, justru kedatangan baginda untuk mematahkan salib adalah satu simbolik yang untuk mengatakan bahawa akidah ini tak betul. Akidah ini tidak benar. Sebab saya hidup, saya tak mati, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa sebagaimana dalam Al-Quran, betul tak? Jadi ini simbolik untuk menafikan atau menentang akidah yang silap berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu membunuh khinzir macam mana? Apa makna daripada membunuh, signifikannya membunuh khinzir? Ada beberapa penafsiran yang saya ingat, antaranya adalah Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahawa membunuh khinzir juga simbolik untuk menunjukkan, untuk mengkritik sesetengah kalangan yang mendakwa cinta kepada Nabi Isa, mengikut Nabi Isa, tapi pada masa yang sama mereka suka makan khinzir. Jadi apabila baginda bantras perkara ni, Nabi Isa nak menunjukkan bahawa pandangan macam ni tak betul. Pandangan perkara ni bukan saya menghalalkan khinzir, apalagi nauzubillah kita mengatakan Nabi Isa menyukai khinzir, tak. Tapi khinzir adalah perkara yang najis sebagaimana yang berada dalam syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekaligus dua perkara ini adalah untuk menunjukkan kesalahan beberapa konsepsi yang dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Ustaz berkaitan dengan lari masuk hutan. Lari masuk hutan. Betul. Tadi kita telah sebutkan hadis riwayat Imam Muslim kan. Apabila Dajjal keluar, orang sudah berlarian, menyembunyikan diri di hutan. Tapi itu nantilah. Janganlah Ustaz Abid sekarang tinggal pusat Islam, duduk di dalam gua. Itu perkara yang belum relevan lagi pada hari ini. Untuk kita pada hari ini, ingat tadi yang saya sebutkan daripada Dr. Nurdin Itter, kita boleh melawan Dajjal dengan cara apa? Dengan cara mengekalkan keilmuan, menyebarkan dakwah, ke pandangan yang betul berkenaan dengan Islam. Itulah cara yang paling tepat untuk menghadapi Dajjal pada hari ini. Sebab dia belum keluar lagi. Apa yang kita lakukan, yang boleh kita lakukan adalah kita membuat langkah-langkah
preventif istilah kita kan, langkah-langkah pencegahan. Selagi kita yakin bahwa Dajjal akan keluar, dia adalah Nabi yang beritahu tuh, dan kita beriman, kita yakin Dajjal akan keluar. Tapi kita coba untuk pastikan dia tidak keluar pada hari ini ketika kita masih hidup. Betul tak? Kita nak pastikan bahwa Dajjal tidak keluar ketika saya masih hidup lagi. Bahkan beberapa generasi selepas saya. Kenapa? Saya sudah bina generasi yang berdasarkan ilmu, yang tahu bezakan mana sifat wajib mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tahu bezakan mana baik dan buruk, yang punya daya tahan tinggi dan tidak mudah tertipu, betul tak? Dan yang punya daya tahan keimanan yang tinggi, yang tidak mudah terpedaya dan tergiur oleh tawaran-tawaran untuk menjual iman mereka dan prinsip mereka. Itu yang perlu kita lakukan kalau nak betul-betul melawan Dajjal lah. Kalau nak melawan Dajjal, bagi saya adalah bukan nak pergi ke hutan-hutan kemudian masuk ke dalam gua-gua, atau kita kumpul semua beras dalam gua tu, nak tinggal berapa tahun dalam situ. Saya rasa bukan cara itu yang digalakkan, dan bukan maksud Nabi untuk kita buat perkara tu ketika Nabi menyampaikan tentang adanya Dajjal. Yang ada adalah macam tadi, Nabi bagi tahu apa yang confirm berlaku. Tapi Nabi tak bagi tahu bila dia berlaku. Justru tugasan kita pada hari ini adalah memastikan bahawa dia tidak berlaku pada zaman kita dengan cara menyebarkan ilmu yang benar dan pelbagai dakwah-dakwah yang dilakukan. Justru bagi saya, kalaulah Ustaz Abid nak benar-benar nak sign up tu maksudnya nak mendaftar menjadi tentara melawan Dajjal, caranya adalah dengan apa yang Ustaz Abid buat pada hari ini, yaitu buat kelas-kelas agama, buat dakwah-dakwah, betul tak? Penerangan berkenaan dengan Islam. Itulah yang telah dilakukan, yang sepatutnya dilakukan. Disarankan oleh Nabi SAW. Ya, SAW. Okay. Nak melahirkan jilul Quran, nak melahirkan pewaris-pewaris ni itu lebih utama. Jadi betul. Kalau ni kata Nabi itu sampai dah sah Dajjal tu keluar, baru lari. Jadi ada lagi soalan ni Ustaz ni daripada ni pegawai saya lah, Ustaz Muhammad Ashraf tanya, apa nasihat Ustaz kepada golongan yang mengaitkan WHO sebagai pengikut Dajjal dan suka bermain dengan teori konspirasi tentang hadis peristiwa akhir zaman? Ya, nasihat saya adalah kita kena merujuk kepada prinsip yang tadi saya sebutkan. Betul tak? Di awal-awal lagi saya sudah sebutkan. Apabila berbincang tentang hadis akhir zaman, ada prinsip-prinsip yang mesti kita jadikan pegangan. Antaranya adalah bincang tentang hadis akhir zaman, dia mesti dia berkaitan dengan akidah, mestilah berlandaskan dalil yang sahih. Kita kena bezakan mana dalil yang sahih, mana yang tidak sahih. Yang kedua, kita kena bezakan mana yang betul wahyu dengan mana yang spekulasi, betul tak? Ya. Saya bukan kata jangan berspekulasi. Kita tak boleh halang orang untuk berspekulasi. Saya tak boleh katakan pada Ustaz Abid, janganlah percaya teori konspirasi, jangan buat konspirasi dan lain-lain. Saya tak boleh buat macam itu. Itulah kebebasan Ustaz Abid untuk buat apa yang dia rasa betul, betul tak? Tapi yang boleh saya lakukan adalah dalam berbincang berkenaan dengan agama, sangat-sangat saya galakkan pada rakan-rakan sekalian untuk mengambil metodologi yang tepat. Ya. Bincang tentang Al-Quran, ada ilmu Al-Quran, betul tak Ustaz Abid kan? Ada bincang tentang Al-Quran, ada ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsir. Kita boleh ke ambil mana ayat kemudian kita tafsirkan mengikut keinginan kita? Tentu tak boleh. Betul. Ada ilmunya berkenaan dengan penafsirkan Al-Quran. Hadis pun sama. Sebab hadis adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Boleh tak kita ambil mana satu hadis lalu kita pandai-pandai goreng, kemudian kita tafsirkan mengikut spekulasi kita, kreativiti kita sendiri. Ini disepakati haram oleh para ulama kita. Ya, ulama yang bincang tentang hadis, mereka katakan jangan berbincang tentang maksud Nabi secara sangkaan. Sangkaan pun tak boleh.
kita sangka-sangka makna kalimat ni, saya rasa macam ni lah, kita yakin pun tak boleh. Apalagi kita berpandai-pandai untuk mentafsirkan hadis Nabi mengikut kepala kita sendiri, dan itu ini bukan perkara ringan, dia adalah perkara haram, dia disepakati oleh para ulama perkara haram. Sebagaimana kita tak boleh, sebagaimana haram bagi kita untuk meriwayatkan hadis palsu, betul tak? Haram juga bagi kita untuk mentafsirkan hadis tanpa ilmu. Sama, dua perkara ni, dua penyakit ni. Betul. Orang sekarang berkenaan dengan hadis palsu, alergi sangat, betul tak? Tak boleh riwayatkan hadis palsu. Sebenarnya ada juga perkara yang hampir atau sama teruknya dengan hadis palsu adalah apabila kita membuat tafsiran hadis Nabi SAW tanpa ilmu. Itu juga perkara yang diharamkan, yang perlu kita sebarkan di kalangan masyarakat agar mereka berhati-hati dalam perkara ini. Ya. Itu sebabnya kena berguru Ustaz. Kalau baca hadis ke apa pun kena ada guru, tak boleh sangka-sangka sendiri. Betul. Kemudian ada soalan lagi Ustaz Niha daripada saudara Zikri. Apakah pendapat Ustaz bagi kenyataan Samiri itu adalah Dajjal kerana semua bangsa Yahudi yang menyembah sapi betina dihukum bunuh jika mahu bertaubat, sedangkan Samiri pembuat patung itu tidak dikena hukuman bunuh tetapi dihalau? Ini adalah satu pandangan saja. Ini adalah satu spekulasi dari sesetengah orang, dan apabila dia membaca ayat suci Al-Quran, saya ingat antara orang yang berpandangan macam ni adalah Syekh Abdul Salam Bali ya. Kalau tak salah dalam buku dia, lama saya baca tentang perkara ni, dia tafsirkan kenapa Samiri tidak dibunuh, dan dia katakan kemungkinan Samiri adalah Dajjal. Bagi saya itu hanya kemungkinan dan spekulasi. Tadi prinsip yang awal saya telah sebutkan, apabila berbincang berkenaan dengan akhir zaman, kita kena rujuk kepada dalil dan kita kena bezakan antara dalil dengan spekulasi. Dalil Al-Quran dan hadis wajib kita iman, betul tak? Dan kita iman secara umum. Macam tadi saya sebutkan, Quran hanya menyebutkan haiwan di atas muka bumi yang akan bercakap-cakap. Haiwan apa jenisnya tak pentinglah untuk kita ketahui dan tidak wajib untuk ketahui. Begitu juga Dajjal, kita yakin Dajjal ada. Kita yakin Dajjal. Tapi siapa Dajjal tu? Nama dia, identity dari mana, nama dia, adakah dia warga negara Malaysia ke bukan warga negara Malaysia, adakah dia lahir di mana, itu tak penting. Ya, Nabi pun tak sebut. Kalau penting Nabi akan sebut. That's why Nabi sebutkan ciri-ciri Dajjal, mata dia macam mana, betul tak? Rambut dia macam mana? Sebab Nabi nak bagi tahu awal-awal, kalau awak nampak macam ni, awak tahulah itu Dajjal. Nabi. Kalau nama orang boleh tukar-tukar, betul tak? Sekiranya Nabi katakan nama Dajjal adalah Samiri, nanti Dajjal keluar dia akan kata nama aku bukan Samiri. Betul, dia tak akan guna nama Samiri, sebab kalau dia guna orang tahulah nama dia. That's why berkenaan dengan detail Nabi tak sebut dan ada hikmahnya tak disebutkan. Nah, justru adakah Samiri ni Dajjal? Bagi saya dia adalah satu spekulasi. Tuan-tuan terpulang nak percaya ke tak, tapi tak wajib percaya. Kalau percaya silakan. Tak percaya pun silakan. Silakan. Baik Ustaz, kemudian ada lagi, saya nak habiskan masa sikit lagi lah. Yang pertama dia tanya lagi, bukan ni soalan yang ke-6 lah, hentakan kaki yang terkeluar daripada Mekah dan Madinah tu Ustaz, ada hadis yang berkaitan dengan yang beriman akan terkeluar daripada Mekah dan Madinah tu, macam mana Ustaz, betul ke? Ya, jadi apabila Dajjal nanti keluar, jadi akan ada buat satu hentakan dan yang menggegarkan Mekah dan Madinah, sebab Mekah di Madinah tadi kita katakan dia adalah satu negeri yang tak boleh dikonquer oleh Dajjal kan. Jadi dan di negeri tersebut masih bercampur antara orang yang betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang menyimpan
simpati kepada Dajjal. Istilah kita lah kan. Yalah, yalah. Dan perkara itu bukan satu perkara mustahil. Mana-mana negeri pun akan ada orang macam itu, ada orang baik, ada orang tak baik. Justru saya pun tak heran apabila melihat ada konsert di Arab dan lain sebagainya. Betul tak? Perkara yang normal berada di mana-mana tempat. Nah, pada saat itu hentakan Dajjal ni adalah istilah kita macam dia nak promote, nak galakkan orang. Okey, siapa nak follow saya, ada janji awak akan dapat ni, ada dapat ni. Orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lebih rela duduk di Madinah, tak keluar. Walaupun susah dikepung, susah makan, susah minum dan lain sebagainya, mereka akan kekepung. Mereka akan kekal di sana. Akan tapi orang yang menyimpan masalah dalam iman, masalah dalam keimanannya, tentulah dia akan termakan juga dengan perkara tersebut. Nah, justru ini ada orang yang kemudian keluar dan menjadi pengikut Dajjal selepas itu. Bagi saya itu adalah satu movement yang dibuat oleh Dajjal untuk menarik orang-orang yang berada di luar Madinah. Kemudian soalan seterusnya, benarkah Dajjal boleh hidupkan orang mati, Ustaz? Berapa kali dia boleh hidupkan? Ada sekali ke ataupun 2 kali ke? Macam mana tu, Ustaz? Sebenarnya dia tak boleh hidupkan orang mati. Yang ada adalah dia buat seolah-olah boleh hidupkan orang mati. Jadi dia punyalah, tadi kita cakap seolah dia punya kemahiran untuk tipu daya tu. Jadi justru Nabi mengatakan dia seolah-olah boleh hidupkan orang mati, lalu kemudian dia seolah-olah boleh datangkan surga dan neraka, betul tak? Itu seolah-olah. Seolah-olah maksudnya adalah dia punya tipu daya, dia begitu hebat, mungkin dia guna drone berapa banyak. Ustaz Abid tengok tak cerita Spider-Man yang dia buat banyak tu. Seolah itu bukanlah Dajjal macam tu, tapi kalau kita boleh faham macam tu kan. Kita boleh faham macam tu ketika dia boleh buat image-image tertentu sehingga menipu orang lain. Seolah-olah dia boleh hidupkan orang mati, padahal tak. Dalam hadis dikatakan syaitan lah yang cakap sebagai orang yang sudah mati itu, padahal dia bukan orang mati. Tak mati lagi. Okey Ustaz, soalan terakhir lah ni. Dia tulis di sini, dia tanya, Ustaz nak tanya, ada 2 malaikat mengiringi Dajjal semasa mengelilingi dunia, betulkah? 2 malaikat? Saya tak pasti perkara ni. Wallahu a'lam. Wallahualam. Itulah jawapan. Kalau benda yang kita tak pasti, pada semua orang pun kita kena jawab kata kita tidak tahu. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi saya kira semua soalan. Ada satu lagi. Setelah yang terakhir tu Ustaz kata tadi, yang hujung tadi, yang saki baki yang ditinggal tu adalah orang-orang yang sudah rosak. Maksud dia sudah tidak ada iman, dia tak boleh membezakan baik dan buruk. Jadi berapakah tempoh lama tu Ustaz? Daripada situ nak dimatikan keseluruhan, dihancurkan bumi tu, ada tak Ustaz berkaitan hadis yang berkaitan tu? Tak ada tempoh masa tu. Tetap sebab kiamat tu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Wa indahu ilmus sa'ah. Allah yang tahu bila akan berlaku kiamat tu. Yang ada hanyalah kita ketahui ciri-ciri, sifat-sifat, tanda-tanda saja. Kalau ulama selalu membuat perumpamaan macam perempuan hamil. Kalau untuk perempuan hamil nak melahirkan, kita tahu ada tanda-tandanya kan? Ya. Kalau perut masih kecil lagi, masih lama lagi nih. Tapi kalau dah perut sudah mulai besar, lalu kemudian kaki pun sudah bengkak-bengkak, bukan tak? Kemudian dia pun dah sakit pinggang dan ini tanda-tanda nih. Suami macam saya pernah menghadapi situasi macam tu, isteri dah ada tanda-tanda macam ni, dah anytime lah. Tapi kita masih tak tahu lagi bila kan. Betul, kita tak tahu akan melahirkan. Ada orang masuk ke hospital pagi ni, nanti tengah kita ingat nak melahirkan hari ni, tak tahunya kata dokter awak balik lagi lah sana, masih lama lagi. Betul tak? Ada yang udah tak boleh tahan lagi, sampai di taksi pun sudah melahirkan. Betul tak? Kita tak tahu perkara ni, tapi kita cuma tahu tanda-tanda.
Nah, baginda Nabi bagi tahu tanda-tanda. Justru tanda-tanda yang paling last adalah ketika generasi Muslim sudah habis di bawah Nabi Isa dan rakyat mukmin sudah meninggal dunia, yang berbaki hanyalah orang-orang paling teruk. Nah, ini udah macam perempuan hamil ini udah tinggal tunggu masa aja lah. Kita bila akan datang wallahu alam, tapi sudah sangat dekat sekarang. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Dr. Umar Muhammad Nur di atas perkongsian yang baik pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini pasti akan tiba. Cuma kita tidak tahu bila dan di mana. Dan ketahuilah bahawa kiamat kecil kita, iaitu kematian kita itu berada bila-bila masa. Dan setiap waktu kita hidup itu sebenarnya sedang menuju kepada kematian. Maka seperti yang Ustaz sebut tadilah, kita sama-sama banyakkan ilmu, banyakkan majlis ilmu, banyakkan lahirkan generasi yang gila Al-Quran, bukannya generasi yang gila TikTok, gila Instagram kan. Lebih banyak masa di telefon daripada Al-Quran. Yang ni yang menjadi masalah hari ini. Dan saya secara peribadinya mengajak saudara-saudara yang dirahmati Allah ini, lahirkanlah ramai lagi pejuang-pejuang agama. Kalau kita didik anak kita dengan TikTok daripada kecil sampai ke besar lah dia akan lekat dengan TikTok. Tetapi kalau kita rapatkan anak kita dengan Al-Quran, insya-Allah bukan sahaja menjadi benteng tetapi juga menjadi satu saham untuk kita. Esok kita meninggal dunia, anak ni lah yang akan mendoakan kita dan memberi kebahagiaan kita di alam kubur nanti, insya-Allah. Jadi bagi pihak Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka, saya mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullahu khairan jaza kepada Ustaz Umar di atas perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsi, saudara-saudari boleh nampak di Facebook, semua ada. Alhamdulillah, saya Syamilah dan saudara-saudari, sahabat-sahabat kita ada tulis nota-nota yang Ustaz sebut tadi. Saya ucap terima kasih banyak. Nota-nota tu ada di ruangan komen, boleh ambil dan kongsikan, insya-Allah. Dan bagi staff, jangan lupa untuk isi borang yang telah pun dipinkan. Kalau tak salah saya ada pin, boleh isi untuk mengambil kehadiran, insya-Allah. Jadi bagi pihak, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Umar Muhammad Nur di atas perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat bersama, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita tangguhkan majlis pada malam ini dengan bacaan surah Al-Asr dan juga tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, Ustaz.